Kemudian satu perkara yang perlu kita ambil berat, walaupun peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah yang telah dikupas dengan panjang lebar di dalam sirah, namun demikian satu kata-kata tadabbur yang indah daripada almarhum Dr. Muhammad Ratib An-Nabusi, seorang ulama kelahiran Syria. Beliau, saya terjemahkan kepada anda satu kesimpulan penting kepada surah ini. Beliau menyatakan ini sebenarnya kisah. Ia hanyalah kisah sejarah. Kisah sejarah bagaimana Makkah didatangi oleh kuasa Allah, iaitu burung-burung yang memusnahkan tentera Abraha, yang dikatakan membawa gajah-gajah yang dibantu oleh Habsyah kerana atas nama Kristian, dan katanya 12 ekor lebih. Lalu beliau mengatakan hadhihi qissatun walakinnal Qur'anul Karim idza dzakara qissatun, apabila Al-Quran merakamkan sesuatu kisah yang ada di dalam sejarah, kisah sejarah banyak yang berlaku kepada orang Arab. Bahkan Nabi SAW sebelum menjadi Rasul pun dalam 40 tahun hayat baginda terlalu banyak kisah bersejarah. Namun ada tak babak sepanjang sebelum umur 40 itu yang dijadikan ayat Allah? Rasulullah meletakkan batu Hajarul Aswad di Kaabah selepas banjir besar, dan Nabi telah disepakati secara mutawatir juga bahawasanya inilah lelaki yang paling jujur, As-Sadiq Al-Amin. Itu tidak ada ayat Allah di dalam Al-Quran. Peristiwa itu, peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad tersebut. Tetapi peristiwa sebelum kelahiran Nabi ini, iaitu bagaimana Makkah dipelihara keselamatannya oleh Allah, ia telah menjadi ayat Allah. Lalu An-Nabulsi rahimahullah menyatakan, ia kisah sejarah benar, tetapi sekiranya kisah sejarah itu dirakamkan, disebutkan oleh Al-Quran, fayambaghi an takuna laha madlulat, maka hendaklah dianggap ia adalah satu peristiwa yang mempunyai bukti yang besar bahawasanya peristiwa ini marrar azmani wal ayyam. Ia adalah peristiwa yang akan terus berlaku, yang akan terus berulang, di mana peristiwa ini mempunyai pengajaran bagi menunjukkan ia adalah kisah yang akan berulang di mana-mana zaman, di mana-mana hari, di mana-mana lokasi. Maka perlulah kita memahami surah ini mengajar kita cara berinteraksi dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran, bahawasanya ia bukanlah kisah untuk mengisi masa lapang, ia bukanlah kisah untuk menghiburkan pendengar, dan ia bukanlah sekadar kisah yang diriwayatkan sahaja. Hadhihi kulluha ahdaf, ia mempunyai matlamat. Bila namanya kisah Al-Quran, ia adalah kisah yang mempunyai nilai yang sangat mahal, tidak sebagaimana nilai kisah-kisah yang diletakkan oleh manusia yang nilainya murah dan ada kepentingan. Ini yang disebut oleh Nabulsi di kesimpulan surah ini. Juga perlu saya simpulkan juga, para alim ulama kita menyatakan surah ini walaupun namanya Al-Fil, tetapi Al-Fil itu sendiri, nama surah itu sendiri menggambarkan kekuatan musuh-musuh Allah sepanjang zaman. Al-Fil, gajah itu adalah simbolik kepada kekuatan yang ada kepada musuh, tentera yang tidak boleh ditumbangkan. Orang Arab tidak pernah berperang dengan tentera musuh yang membawa gajah, paling hebat kuda. Jadi ini juga menggambarkan musuh yang sedang kamu akan hadapi, wahai pembaca surah Al-Fil, adalah musuh yang tidak boleh kamu jangkakan kekuatan mereka, dan kekuatan mereka seperti first impression yang kamu tidak boleh untuk menghadapi mereka. Kerana orang Arab bila mendapat tahu Abraha datang dengan beberapa ekor gajah, apa yang berlaku? Adakah mereka mahu bertempur secara berdepan, secara muwajahah? Tidak sama sekali. Mereka telah memutuskan untuk lari bersembunyi di gunung-gunung yang ada kerana ketakutan dengan Al-Fil. Ia adalah simbolik juga kepada pasukan musuh yang tidak boleh diatasi dengan kekuatan kita. Jadi umat Islam sepatutnya kita semua menjadikan surah ini surah motivasi, di mana Allah, ini temanya, Allah Subhanahu wa taala punyai cara yang tidak kamu duga untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan menggagalkan kaid ataupun konspirasi mereka. Jadi ini antara perkara yang ditemakan daripada surah ini.